Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat rahimakumullah, syukur kita rafa'kan pada ilahi pada malam ini. Kita bertemu dalam siri kuliah maghrib di surau ini. Minggu lepas muslimin dan muslimat bersama-sama dengan saya kuliah subuh di sini juga. Dan malam ni kuliah maghrib kita sambung je lah apa yang telah kita bicarakan pada kuliah subuh yang lalu, iaitu berkaitan dengan apa yang boleh kita ambil dari sudut nak menyucikan jiwa kita berdasarkan memahami ayat-ayat, mentadabbur ayat-ayat di dalam suratul Fatihah. Pada kuliah yang lalu kita dah huraikan tentang ayat Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu satu bentuk ayat yang perlu kita fahami dan hayati ketika kita membacanya, dan dalam kehidupan kita ayat ini perlu kita faham. Ia membawa satu mesej tentang ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pengurus, sebagai pentadbir, sebagai pencipta alam ini. Dan alam itu meliputi semua alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, yang di atas, di langit dan di bumi, semuanya diurus tadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan pergantungan semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia yang diberikan akal dan diberikan taklif, tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bentuk hukum hakam syariatnya, kita tidak seperti makhluk yang lain, haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat. Malaikat memang Allah dah ciptakan dia sebagai satu makhluk yang akan sentiasa taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Allah sendiri beri pengakuan, mereka itu tidak sekali-kali menderhakai Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa sahaja yang Allah perintahkan kepada mereka, yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Tapi kita sebagai manusia yang Allah berikan akal, yang Allah berikan nafsu, yang Allah berikan keinginan kepada yang baik dan keinginan kepada yang baik pada pandangan manusia, tidak pada pandangan Allah Ta'ala. Jadi kita tidak sama dengan malaikat. Ketaatan kita kepada Allah penuh dengan ujian, penuh dengan liku. Maka ada orang yang kalah dengan ujian. Namun begitu, kalau kita mengimani, menghayati, memahami Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita tidak akan menjadi seorang yang kecewa dengan Allah. Kerana Alhamdulillahirabbil alamin itu sudah cukup memberi faham kepada kita, kita ini hidup di atas dunia ini kerana Allah. Kerana Allah yang mengizinkan kita, kerana Dia yang mentadbir kita, Dia yang menentukan kita bila kita lahir, bila kita akan berakhir di dunia ini. Jadi kita tidak perlu lari daripada kematian.
ya, kerana kematian memang Allah cipta untuk kita. Sekarang ni kebanyakan masjid surau lepas isyak dia buat surah bacaan suratul mulk. Dalam suratul mulk ada satu ayat di awalnya Allah menyebut allazi khalaqal mauta wal hayah. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, tujuannya untuk apa? Untuk menguji kamu. Ayyukum, siapakah dalam kalangan kamu yang baik amalannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuma kita tak tahu kita mati macam mana. Jadi kita tak perlu risau, tak perlu pening kepala, tak perlu takut dengan kematian, kerana memang kita akan mati. Cuma kalau boleh, biarlah kematian kita itu yang menjadi petunjuk, yang menjadi petanda penutup kehidupan kita di dunia ini dengan cara yang husnul khatimah. Sebab itu kita minta pada Allah dalam doa husnul khatimah, penyudahan, penutup yang baik dalam kehidupan kita. Jadi semuanya itu kita boleh kaitkan dengan penghayatan kita terhadap ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir, yang mengurus sekalian alam. Inilah yang disebut di dalam manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni kita mengesakan Allah, kita mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah. Apa dia perbuatan Allah? Allah mengurus, Allah mentadbir, Allah mencipta, Allah memurniakan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Semuanya itu kerja Allah. Maka bila kita mengakui Allah itu sebagai Rabb, hati kita tidak akan berbelah bagi. Hati kita tidak akan mudah untuk dicemari, dikotori dengan sifat-sifat yang tercela, yang mazmumah. Kenapa? Kerana akidah kita jelas, ikhlas, bersih. Bila akidah sudah bersih, maka akan melahirkan seorang insan yang bersih zahir dan batin. Maka sebab itu dalam proses tarbiyah Nabi SAW kepada para sahabat, baginda memasakkan akidah yang benar dahulu dalam diri para sahabat. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah pun di peringkat awal semuanya berkaitan dengan tauhid. Ayat-ayat yang jelas yang memberi mesej tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ni kita dah hurai dalam semasa kita mentafsirkan, semasa kita menguraikan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tak perlu detail di situ sangat. Cuma para ulama tafsir, khususnya seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dia menyebut hikmah menyebut Ar-Rahmanir Rahim, adanya ayat Ar-Rahmanir Rahim selepas Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan Ar-Rahmanir Rahim itu telah disebut di dalam Bismillahirrahmanirrahim, tapi Allah ulang semula selepas Alhamdulillah, Allah sebut sekali lagi Ar-Rahmanir Rahim. Kata Imam Al-Qurtubi, di situ ada satu hikmah yang perlu kita faham. Seolah-olahnya
Allah dia memberikan kita dalam setiap apa jua ayat, wahyu, didikan, tarbiyah, kehendak yang dia nak sampaikan kepada kita, sentiasa berlegar di antara dua perkara. Apa jua yang Allah mahu kita lakukan, yang Allah mahu kita tinggalkan, wahyu yang sampai kepada kita, ayat Al-Quran yang sampai kepada kita, dia akan melingkari di antara dua perkara, iaitu at-targhib dan tarhib. Apa itu targhib? Targhib ayat-ayat yang bersifat menyeronokkan, menggembirakan, memberi galakan. Tarhib ayat-ayat yang bersifat ancaman, warning, amaran. Dia tidak lepas daripada dua perkara ini, pujuk dan ancam. Itulah yang secara umumnya terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyampaikan kepada kita akan kehendak-kehendaknya. Dia tidak akan terlepas daripada berita gembira, berita menakutkan. Syurga, adanya berita syurga, adanya berita berkaitan dengan neraka. Syurga targhib, neraka, perhabaran tentang neraka, tarhib, ancaman. Di mana targhib wal tarhib? Di antara Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahmanirrahim selepas Alhamdulillah. Bila Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, di situ targhib. Allah diperkenalkan diri dia kepada orang yang membaca suratul Fatihah. Dia kata dengan menyebut nama Allah, yang mana Allah itu bersifat pemurah, sehingga kan pemurahnya itu, rahmatnya itu meliputi semua makhluknya, yang taat, yang tak taat, yang beriman, yang tak beriman. Itu targhib. Kita dengar pun, oh, seronok. Allah tak kira soleh ke tak soleh ke, semua dapat rahmat Allah. Beriman ke tak beriman ke, semua dapat rahmat Allah. Semua orang yang berfikiran waras akan mengatakan, oh, ini satu perkhabaran yang baik, satu perkhabaran yang bagus. Kafir ke, mukmin ke, semua dapat rahmat Allah. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah lebih sayang, akan sayang secara khusus. Kasih sayang Allah ini khususnya di hari akhirat kelak untuk orang yang beriman. Jadi orang yang beriman akan rasa lebih seronok. Ar-Rahman yang pertama, oh, semua dapat rahmat Allah, tak kira beriman ke tak beriman. Tapi bila sampai Ar-Rahim, Allah bagi keistimewaan khusus kepada orang yang beriman, khususnya di hari akhirat kelak, maka mereka akan diselamatkan daripada azab Allah. Ini berita yang menggembirakan, berita yang menyeronokkan. Bila Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji Allah, yang mana Allah itu menegaskan dia, Allah menegaskan dia adalah Tuhan yang mengurus, yang mentadbir alam ini. Seolah-olah Allah nak bagi satu penegasan kepada kita, aku adalah Tuhan yang berkuasa, maha berkuasa, yang memiliki sekalian alam ini. Maknanya bila dia kata demikian, apa mesej yang ada pada kita? Oh, ini tak boleh buat main. Kalau kita berada di hadapan ketua kita, kita tahu dia ketua kita, yang akan menilai kita. Kalau kerja kerajaan, kita inilah ketua yang akan bagi markah pada dia di hujung tahun nanti. Kita akan rasa apa bila di hadapan ketua? Tak boleh buat main-main. Jadi di situ ada ancaman yang disebut sebagai tarhib.
sentiasa beriringan antara targhib, berita gembira, dan berita yang bersifat ancaman. Setelah Allah sebut dengan tegas bahawa Dia adalah Tuhan yang mengurus alam ini, maka jangan buat main-main dengan Dia. Bila kita sudah mengaku kita beriman dengan Dia, maka hendaklah kita pegang sebagai satu perjanjian Dia adalah Tuhan kita. Maka jangan langgar perjanjian itu melalui syahadah yang kita ucapkan. Kemudian Allah pujuk semula. Allah ulang sekali lagi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, hikmah kenapa Allah ulang Ar-Rahman Ar-Rahim selepas Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kerana ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin itu agak bersifat tegas. Kalau orang yang faham dia tahu. Kalau orang yang mentadabbur makna ayat tersebut, dia tahu ini ada satu mesej yang jelas bahawa Allah itu adalah Tuhan yang maha berkuasa. Maka kita tidak boleh mempersendakan Dia. Kalau mempersendakan Dia dan mempersendakan hukum hakamnya, maka akan ada akibat yang akan menimpa kita. Tapi setelah itu Allah bagi harapan yang baik. Dia ulang sekali lagi Ar-Rahman Ar-Rahim untuk kita terus mengharap kepada Allah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf sentiasa ada dalam benak kita sebagai hamba perasaan khauf, takut kepada Allah, dan pada waktu yang sama kena ada ar-raja, sentiasa mengharap kepada Allah akan belas kasihan. Selain daripada itu, yang menunjukkan bahawa tabiat ayat-ayat Al-Quran ini sentiasa melingkari di antara dua sifat tadi ataupun dua perkara tadi, targhib dan tarhib, berita baik dan berita yang bersifat ancaman. Antaranya ayat dalam surah Hijr. Dalam surah Hijr, kalau tuan-tuan buka juzuk ke-14, Allah kata Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Nabbi ibadi, habarkan kepada hamba-hambaku, anni, sesungguhnya aku, ghafurur rahim, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu kan ada mesej yang menyenangkan hati kita. Allah suruh habarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka orang yang berdosa bila baca ayat ini, dia rasa ada harapan. Ada harapan dia untuk mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Kan Allah sendiri kata Dia adalah Tuhan Al-Ghafur yang maha pengampun. Al-Ghafur ni adalah di antara nama-nama Allah yang baik. Dan Al-Ghafur ni, Allah yang maha pengampun ni, bila Allah ampunkan dosa, Allah akan ampunkan dosa tersebut, dan Allah akan padam kesan dosa itu daripada dilihat dan diketahui oleh orang lain. Itu beza Al-Ghafur dengan Al-Afu. Al-Afu juga adalah nama Allah. Al-Afu maksudnya pemaaf. Allahumma innaka afuun. Selalu kita baca doa itu dalam bulan Ramadan ya. Allahumma innaka afuun. Engkau adalah Tuhan yang pemaaf. Tapi ada beza antara afu dengan ghafur. Kita minta ampun, istighfar kepada Allah, istighfar, astaghfirullah. Kita minta ampun kepada Allah, dan Allah yang maha pengampun akan ampunkan, akan memberikan keampunan. Dan bila Allah ampunkan dengan sifat ghafur ini, Allah akan padam dosa tersebut dan padam kesan dosa itu daripada dilihat oleh orang lain, sehingga seolah-olah orang itu tidak pun pernah berdosa. Afu ni maaf.
Tapi kesan dosa itu kadang-kadang masih kelihatan, dan kadang-kadang orang tahu dia ada buat salah, tapi telah dimaafkan. Nampak macam ada perbezaan kalau kita tengok dengan lebih mendalam akan dua istilah ini, ya. Dan bila Allah ampunkan di atas sifat Ghafur ini, Allah akan luaskan rezeki orang tersebut. Itu antara beza seorang yang dapat Ghafur, keampunan Allah di atas namanya Al-Ghafur, dengan Al-Afu. Bila Allah dah ampunkan di atas namanya Al-Ghafur, sifatnya Al-Ghafur, Allah akan buka dan luaskan pintu rezeki untuk orang tersebut. Jadi dalam ayat ini Allah bagi satu mesej yang bersifat harapan kepada orang yang berdosa. Dosa banyak mana sekalipun, di dalam hadis kursi yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sekalipun engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi langit, ananis sama, yang memenuhi, meninggi sehingga ke arah langit, aku akan ampunkan kau. Dan jika engkau datang kepadaku dengan dosa yang menutupi bumi, banyaknya dosa itu, Allah kata, aku tetap akan ampunkan kau, selagi mana kamu tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini bersifat targhib. Targhib ni apa? Satu berita yang menggembirakan bagi orang yang mengharap keampunan Allah Ta'ala. Setelah Allah kata, aku ni Tuhan yang pengampun, dalam mengampun, penyayang pula, Allah kata, wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang paling pedih. Tengok, selepas dia bagi satu mesej yang bersifat menggembirakan kepada orang yang ada dosa, khususnya yang mahu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah bagi ancaman. Kepada siapa ancaman ini? Kepada orang yang tidak mahu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini yang akan mendapat ancaman azab Allah, yang Allah sifatkan azab yang paling pedih, ya. Sebab tu dalam Al-Quran Allah banyak ulang kisah Adam dalam Al-Quran. Kerana Adam ni, Adam alaihi salam, kita semua daripada Adam alaihi salam. Nabi Adam bila dia buat salah, dia makan daripada buah yang dilarang, buah daripada pohon yang dilarang, dia buat salah. Dan akibat daripada kesilapan itu, kesalahan itu, Allah keluarkan dia bersama isterinya daripada syurga. Tapi Nabi Adam dan isterinya telah melakukan satu perkara yang kita sebagai cucu cicitnya ni sepatutnya mengambil contoh daripada Adam dan isterinya. Apa yang mereka berdua lakukan bila mereka dikeluarkan daripada syurga setelah melakukan kesilapan? Mereka terus declare, mengaku di hadapan Allah kesilapan mereka. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, Rabbana, Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami dengan tidak mendengar perintahmu. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak ampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan menjadi orang yang rugi. Jadi kita kena tirulah
datuk kita, nenek kita, kan? Kita cucu Adam kan, cucu Adam, betul tak? Ke tak mampu? Jin keturunan daripada iblis. Jin tu keturunan daripada iblis. Dalam kalangan jin tu ada yang Islam, ada yang kafir. Yang kafir tu yang dipanggil syaitan. Yang Islam tu Islam kan? Manusia pula keturunan daripada Adam. Yang beriman menuruti agama yang dibawa oleh para nabi, yang dimulai oleh Adam AS. Yang tak beriman tu kafir. Dan ada juga yang disifatkan oleh Al-Quran, manusia itu juga ada yang menjadi syaitan. Syayatin al-insi wal jin, syaitan-syaitan daripada kalangan manusia dan jin. Siapa syaitan-syaitan daripada kalangan manusia? Siapa? Yang mati masuk kubur, malam kan kita jumpa dia mengayau, betul? Itu kan? Bukan. Itu hantu Melayu kan? Mengepek kan? Syaitan-syaitan daripada kalangan manusia ni yang hidup atas dunia ni, tapi kerjanya duk hasut orang tu macam orang syaitan yang tak nampak. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah kita cucu cicit Adam AS ni kena ikutlah bahagian tok kita. Bila salah, mengaku salah. Malam-malam bangun, mengaku salah depan Allah. Buat apa dah kat dunia ni? Apa dosa yang dah dibuat? Jangan cerita dengan orang. Dosa jangan cerita dengan orang. Allah suruh tutup aib, keaiban dengan cerita dengan orang. Tapi kalau dosa tu melibatkan hak sesama manusia, kita dengan, contoh saya dengan Abu, saya ada dosa dengan Abu, saya kena terang dengan Abu apa kesalahan yang saya buat terhadap dia. Tapi kalau dosa kita itu dosa yang khususnya bersifat pribadi kita, yang bersifat melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tak sembahyang ke, tak puasa ke, kaki arak ke apa ke, nak minta ampun dengan Allah, cerita dengan Allah, bukan cerita dengan manusia. Islam ni bukan macam agama, satu agama tu cerita dekat orang agama dia. Jadi dosa kita cerita dengan Allah, minta Allah ampun. Atau antara suami dan isteri pun, suami ada buat dosa, sebelum masuk rumah dia dok kacau nak dagu orang, balik rumah mengaku kat isteri, tadi abang kacau nak dagu sebelah. Apa jadi? Tak melayang riuk kat dapur. Baik tak payah cerita. Rasa menyesal, cerita dengan Allah, minta ampun dengan Allah, terus buat baik dengan isteri. Begitu juga isteri dengan suami. Apatah lagi kalau dosa tu dosa yang sudah lampau antara hubungan suami dan isteri. Dosa tu dah berlalu lama sebelum dia berkahwin. Adalah dia buat silap sebelum dia kahwinnya, terlanjur dengan perempuan lain ke, dengan lelaki lain ke, dah lama dah cerita. Bila dah berkahwin, bila dah dipertemukan jodoh dengan satu orang, tak perlulah
buat pengakuan. Tak ada keperluan. Kalau memang kita rasa nak bertaubat dengan kesilapan itu, kita dengan Allah, antara dia dengan Allah Ta'ala. Baik. Seterusnya, jadi itu Ar-Rahmanur Rahim serba Alhamdulillah Rabbil Alamin ini kita sentuh sikit kerana kita dah detailkan tu di dalam perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini bermaksud Raja yang memiliki hari pembalasan. Okey. Maliki Yaumiddin ni ayat yang bersifat tarhib. Sekali lagi, tarhib, penegasan. Tegas Allah kata, aku adalah yang berkuasa, aku adalah raja pada hari pembalasan. Hari pembalasan ni hari apa? Hari yang telah berakhirnya dunia ini. Yaumul akhirah, berakhirnya usia dunia. Kemudian Allah akan perintahkan Israfil supaya meniup sangkakala. Fa'idha qiyamu yanzurun. Semua manusia, jin yang dah mati ni akan bangun semula. Fa'idha qiyamu yanzurun. Mereka bangun, mereka saling melihat, memandang antara satu sama lain. Maka pada ketika itu dinamakan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Bila dibangkitkan, masing-masing berpandangan antara satu dengan yang lain, dengan keadaan masing-masing bergantung kepada bagaimana mereka hidup di dunia dulu. Ada yang berpakaian elok, ada yang tak berpakaian, ada yang separuh berpakaian, ada yang separuh bertelanjang. Tapi pada ketika itu masing-masing sibuk akan diri masing-masing, tak memperdulikan orang lain. Dia tak peduli walaupun sebelah tu suami dia, anak dia, yang dirisaukan diri dia. Apa nasibku hari ini? Menuju ke mana? Bila dah dibangkitkan, menuju ke mahsyar. Hari itu juga dinamakan Yaumuddin, hari pembalasan. Semua kita akan pelik apabila dibentangkan di hadapan kita kitab catatan amalan yang Allah sebut dalam surah Al-Kahf, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada satu pun yang tertinggal, melainkan semuanya dicatat. Besar ke kecil ke, semua dicatat. Apa yang kita buat semasa di dunia, tak tertinggal walaupun satu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dan pada hari itu Allah kunci mulut. Sebaliknya akan bercakap ialah tangan, kaki. Ini akan bercakap. Hari itu siapa yang paling agung ketika itu? Yang memiliki hari tersebut iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syarah Jawharah Tauhid disebut apa pada hari itu? Allah adalah hakim, malaikat adalah pendakwa, para rasul adalah pembela kepada umat-umatnya. Para rasul adalah pembela kepada umat-umatnya. Siapa rasul kita?
Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi antara Rasul yang paling sibuk hari itu, nak memastikan umatnya ni semuanya selamat. Dan kita adalah umat yang akan terawal dihitung oleh Allah, walaupun kita umat yang terakhir. Bahkan umat Muhammad ini akan menjadi saksi kepada Rasul-Rasul yang lain pula. Inilah keistimewaan umat Muhammad. Dan kita pun mengharapkan pertolongan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semasa hidup di dunia ni, belalah agama baginda, belalah agama baginda. Bila ada orang yang mahu mencemari agama baginda dengan tokok tabah yang tidak diajar oleh Nabi, maka tolonglah halang. Kerana agama itu telah sempurna sebelum Nabi wafat. Allah dah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nabi belum wafat lagi waktu itu, tapi Allah dah tegaskan di hadapan Nabi, hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmatku, iaitu Islam, agama ini. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha bagi kamu Islam itu sebagai agama. Kata Imam Malik, apa yang dianggap agama selepas ayat ini turun, maka dia bukan daripada urusan agama, kerana agama telah sempurna. Ya. Jadi kita yang mengharapkan syafaat Nabi SAW ni, tanggungjawab kita ialah membela ajaran Nabi yang tulen, yang benar-benar datangnya daripada Nabi SAW. Baik, pada hari tersebut Allah lah yang akan menentukan segala-galanya. Ya. Dan ayat ini sekali lagi menegaskan tentang kekuasaan, kesempurnaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Sekali lagi kita bila membaca ayat seumpama ini, kita perlu merasa takut kepada Allah. Dan pada waktu yang sama, kita juga perlu sentiasa berharap kepada Allah agar Allah sentiasa memurniakan rahmat dan memandang kita dengan kasih sayang. Inilah sifat kita sebagai manusia yang Allah jadikan. Allah kata manusia ini diciptakan dalam keadaan yang lemah. Manusia ini lemah. Dengan nyamuk pun kalah. Nyamuk yang kecil digigit kita demam, kecil nyamuk, menunjukkan lemahnya manusia. Namrud mati pun sebab nyamuk. Namrud yang sombong pun mati sebab nyamuk. Fir'aun yang sombong pun, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Mati juga. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita berhenti setakat Malik Yaumiddin tu. Mudah-mudahan selepas ni bila kita baca surah ni dalam solat, walaupun habis ni baru sampai Malik Yaumiddin, kita benar-benar menghayati makna ayat ini dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah jadikan Fatihah ni sentiasa diulang di dalam solat.
Kalau tak rajin solat sunat pun, bila dia solat fardu 17 kali dia ulang. Bukan saja-saja syariat ni suruh buat demikian. Bukan saja-saja Allah turunkan Al-Quran ni sekadar untuk ditarannumkan, bukan. Awal-awal lagi Allah sebut dalam surah Al-Baqarah dia sebagai hidayah. Jadi kalau kita baca sekadar tarannum, sekadar baca tajwid, tak ambil tahu pun apa maknanya, mana nak dapat hidayah? Bukannya hidayah tu magic datang macam tu. Sebab tu Allah sebut yahdi man yasha. Dia bagi hidayah kepada siapa yang dia hendak. Siapa yang Allah hendak bagi hidayah, Allah akan bagi hidayah. Masalahnya siapa yang Allah hendak bagi hidayah tu orang yang macam mana? Orang yang memang nak mencari hidayah. Jadi bila dia baca Al-Quran, dia mempelajari maknanya, tafsirannya, maknanya dia memang orang yang nak mencari hidayah. Maka Allah pilih dia sebagai orang yang Allah mahu diberi, orang yang Allah mahu diberikan hidayah kepada dia. Dan hidayah Allah ni satu benda yang sangat ajaib. Kita jangan hukum orang yang umur 40 tahun kita tak pernah nampak dia pergi masjid, tak pernah nampak dia solat, kita kata kat dia sampai ke mati lah macam tu. Tak. Hidayah ni adalah urusan Allah. Abu Sufyan lebih teruk merancang untuk membunuh Nabi. Siapa lagi yang lebih teruk daripada Abu Sufyan kalau bukan Abu Sufyan? Seorang yang pernah merancang membentuk satu pasukan tentera bersekutu antara Quraisy Mekah dengan Yahudi Madinah dan munafik Madinah untuk membunuh Nabi. Tapi akhirnya dia menerima hidayah Allah Ta'ala. Jadi jangan cepat menghukum orang ahli neraka lah. Kerana hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni pun belum tentu bagaimana kesudahan kita. Hari ini kita duduk dalam ni lah, dalam masjid, dalam surau, tapi kesudahan hayat kita tak tahu macam mana. Ya? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bila kita membaca surah Al-Fatihah ni, dia benar-benar dapat terbenam di dalam sarubari kita, i'tibar yang dapat kita jelmakan dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersih jiwanya. Aku qouli hadza astaghfirullah azim li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.